Kerajaan Negeri Sarawak menyediakan pelbagai platform perniagaan untuk meningkatkan penyertaan golongan belia dalam bidang keusahawanan. Perkembangan dari Bumi Kenyalang hari ini bersama Vanessa Mering. Silakan Vanessa. Baik, terima kasih Sahi. Menyedari keperluan penglibatan aktif belia Sarawak dalam bidang keusahawanan, Kerajaan Sarawak telah melaksanakan strategi berpandangan jauh dalam usaha pembangunan belia. Justeru melalui cabang baharu di Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan, kerajaan berusaha untuk menyediakan platform bagi usahawan belia memulakan perniagaan mereka. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, dalam era ekonomi digital adalah penting untuk usahawan belia menyesuaikan diri dengan lanskap bidang perniagaan terkini, terutamanya perniagaan secara dalam talian atau e-dagang. Di samping itu, katanya belia Sarawak harus menanam mentaliti daripada pencari pekerjaan kepada pemilik atau pengusaha perniagaan serta menyahut seruan Premier Sarawak untuk merebut peluang ekonomi digital. Beliau berkata demikian pada perasmian program Youth Entrepreneur Setup 2022 di Miri. Pelaksanaan program Youth Entrepreneur Setup 2022 yang julung kali diadakan bukan sekadar dapat mengoptimumkan impak dan membangunkan belia secara menyeluruh, malah selari dengan visi kementerian ke arah belia bertaraf dunia, sukan untuk semua dan usahawan belia unggul menjelang 2030. Sementara itu, program Youth Entrepreneur Setup YES adalah program untuk mendengar aspirasi dalam kalangan usahawan belia dan memberi pendedahan awal kepada belia yang ingin menceburi bidang keusahawanan. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan, Dr. Ripin Lamat berkata, program tersebut juga sebagai platform untuk mencungkil dan mengasah minat belia setempat serta meningkatkan keyakinan mereka dalam bidang berkenaan. Dr. Ripin dalam pada itu menyeru belia agar terus mendedahkan diri dengan lanskap serta cabaran dunia perniagaan yang sebenar supaya dapat membentuk daya tahan dan jati diri dalam mengendalikan perniagaan sendiri. Antara pengisian program sehari itu ialah ceramah daripada pihak kementerian dan agensi berkaitan serta sesi town hall bersama usahawan belia bagi mendengar aspirasi dan isu-isu berkaitan usahawan belia. Seramai 300 belia dari sekitar Miri menghadiri program tersebut. Juga berkaitan belia, Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB kawasan Pantai Damai telah memulakan gerakan pengambilan ahli-ahli baharu dalam kalangan belia berumur dari 18 tahun dan ke atas sejajar dengan seruan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang mengumumkan penubuhan sayap baharu khas golongan belia. Naib Presiden PBB Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu setakat ini lebih kurang 200 belia di kawasan Pantai Damai sudah pun dalam proses pendaftaran untuk menyertai ranting PBB kawasan tersebut. Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi berkata, penglibatan belia penting dalam arena politik semasa berikutan pindaan umur kelayakan pengundi 18 tahun juga telah bermula di negara dalam pilihan raya umum negeri Johor yang lepas. Beliau yakin sayap tersebut merupakan strategi yang baik untuk mendekati kumpulan pengundi baharu, terutama generasi muda yang perlu mencapai kematangan berpolitik dan menjadikan PBB lebih relevan dalam iklim politik semasa. Katanya dalam tempoh 3 bulan akan datang, PBB kawasannya akan menyegerakan perkara tersebut berikutan kemungkinan pilihan raya umum yang akan dilaksanakan pada bila-bila masa dari sekarang. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas Majlis Perasmian Mesyuarat Agung Perwakilan PBB Cawangan Pantai Damai di Kuching. Dalam ucapan perasmiannya, beliau berkata, dengan kemenangan besar yang diperolehi parti itu pada PRU DUN yang lepas merupakan bukti bahawa konsep kerjasama dan penyatuan masyarakat serta konsep kepimpinan yang merentasi sempadan agama, bangsa serta perbezaan ideologi merupakan kunci kemenangan tersebut.
Jabatan Penyiaran Malaysia RTM sebagai media rasmi kerajaan memainkan peranan penting untuk menyampaikan mesej kerajaan dalam usaha mendekatkan masyarakat setempat dengan agensi-agensi kerajaan. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting berkata, Miri FM sebagai salah satu saluran penyiaran sentiasa memberi dan menerbitkan rancangan-rancangan menarik untuk pendengar tanpa mengira kaum, bahasa dan agama. Datuk Sebastian berkata langkah tersebut adalah untuk meningkatkan lagi jumlah pendengar di samping menjadikan RTM sebagai sebuah saluran informasi terunggul serta memberikan hiburan yang terbaik. Beliau berkata demikian semasa merasmikan program Bah Berdedat 2022 di Kampung Lereng Bukit, Miri. Program Bah Berdedat 2022 merupakan program bersepadu membabitkan 3 stesen radio peringkat Zon Utara Sarawak, anjuran RTM Miri, RTM Limbang dan RTM Bintulu untuk memberikan program radio di lokasi yang terbaik dengan mengadakan aktiviti turun padang bertemu dengan pendengar. Sementara itu, pengurus stesen RTM Miri yang mewakili pengarah penyiaran negeri Sarawak, Lydia Payarinyut memberitahu, menjelang bulan Ramadan, Miri FM mengambil inisiatif membuat rakaman awal rancangan di radio termasuk rakaman bercerita kisah-kisah Nabi yang akan disiarkan sepanjang bulan Ramadan dan rakaman rancangan hiburan yang bersiaran pada Hari Raya Aidilfitri kelak. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP menjangkakan permintaan ke atas barangan keperluan asas seperti gula, tepung, minyak masak dan telur ayam akan meningkat menjelang bulan Ramadan dan musim perayaan tidak lama lagi. Walau bagaimanapun, Ketua Pegawai Penguatkuasa Daerah KPDN HEP Seri Aman, Al-Rezamani Abdul Razak menasihati pengguna khususnya di Seri Aman dan Betong agar tidak membuat pembelian panik atau membeli dalam kuantiti yang banyak. Al-Rezamani menjelaskan pembelian panik boleh menyebabkan berlaku gangguan bekalan terutamanya bagi produk telur ayam. Di pihak peniaga pula, beliau meminta mereka mematuhi harga yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jadi pihak kami akan memastikan daripada pelbagai peringkat termasuk pengeluar, pemborong dan peruncit bagi mereka memastikan tiada isu ataupun terputus bekalan telur itu. Jadi harga juga kami akan memantau sebab sekarang ini bermula 5 Februari lepas sehingga 5 Jun akan datang, pihak mafia ada memberi subsidi kepada harga telur dan juga harga ayam. Tambah Al-Rezamani lagi, setakat ini bekalan telur ayam adalah mencukupi susulan persefahaman dan kerjasama baik daripada pengusaha, pemborong dan peruncit. Al-Rezamani ditemui RTM pada program Jualan Keluarga Malaysia bagi Parlimen Lubuk Antu di Pekan Engkelili. Ahli Parlimen Lubuk Antu juga Muyang turut hadir meninjau serta merasmikan program tersebut yang berlangsung sehingga hari ini. Dalam perkembangan lain, Ahli Parlimen Lubuk Antu juga Muyang memaklumkan permohonannya kembali menyertai Parti Rakyat Sarawak PRS akan ditentukan dan diumum oleh pucuk pimpinan parti itu. Jelasnya borang permohonan telah dikemukakan kepada PRS dan hanya menunggu pengumuman dari parti berkenaan. Mengulas lanjut juga memberitahu keputusannya kembali menyertai PRS adalah untuk kepentingan pembangunan kawasan dan penyatuan rakyat Lubuk Antu dan ia mendapat sokongan PRS bahagian Engkelili. Jadi saya tengok impak kalau saya datang, lagipun itu adalah asal parti saya. Jadi dinasihatkan oleh mereka supaya kembali pada PRS. Jadi saya terpanggil untuk menyumbang khidmat saya bagi kawasan Lubuk Antu. Menurut Jugah lagi, walaupun ketika ini beliau bergerak sebagai wakil rakyat bebas, namun beliau sememangnya pro kerajaan. Oleh itu, beliau berharap keputusan kembali ke PRS akan memantapkan lagi perancangan pembangunan di kawasan berkenaan. Antara isu-isu pembangunan yang perlu diberi perhatian sewajarnya di Lubuk Antu termasuklah memperluaskan kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan elektrik dan air serta kemudahan kesihatan. Jugah Muyang bertanding pada pilihan raya umum ke-14 tahun 2018 bagi kerusi Parlimen Lubuk Antu dan menang sebagai calon bebas.
Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Salam keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Terima kasih, Vi.